Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung balik. Okey, seterusnya subtajuk 2.5 teknologi pemprosesan makanan. Seperti yang kamu tahu, kita ini hidup di zaman moden yang mana makanan sudah banyak yang sudah diproses. Contohnya sos cili. Kalau dulu boleh juga dibuat sos cili, tapi tidak boleh disimpan lama. Okey, cepat buruk. Maknanya kita buat masa itu, guna masa itu. Okey, kek. Ada icing, ada warna-warni. Dulu tidak ada ini, pewarna-pewarna ni tidak ada. Ikan sardin. Sardin ini dulunya dibuat untuk tentera. Tapi oleh kerana sedap dan mahal seperti sekarang ini, jadi orang awam pun makan. Okey, pembungkusan, vacuum, tidak ada udara di dalam, kedap. Okey, susu. Kalau orang barat dulu, susu dilanggan. Macam kita beli gas, ada botol besar, dia letak di depan rumah, nanti ada kereta bawa susu, ganti botol tu kosong dengan ada isi. Begitulah hari-hari. Kita langgan tu susu. Sebab susu, kalau kita biar akan rosak. Jadi kenapa kita boleh simpan susu dalam tempoh masa yang lama, bertahun. Kalau susu kotak tu kan bertahun. Maknanya sudah diproses lah tu. Jadi adalah dia punya tujuan-tujuan kenapa bahan makanan diproses. Okey, kita tengok proses yang pertama. Penapaian. Apa dia penapaian? Makanan itu kita biar lama-lama. Contoh susu masak, yogurt. Apa dia? Contoh Vitagen. Okey, apa lagi? Vitagen lah yang biasa ni. Yakult. Okey, keju, cheese. Asalnya susu ini. Tempe. Tempe ini kacang soya. Asalnya kacang. Jadi kenapa ditapaikan? Okay, wine, tua, arak, bir, semua itu adalah penapaian. Kenapa? Sebab kita mau mengubah rasa, mau mengubah makanan itu. Tekstur. Tekstur ni maknanya bila kita makan kan dia punya rasa tu macam mana. Contoh kalau daging kita tahu dia punya tekstur liat. Kalau kita makan katakan keropok, kita tahu dia punya tekstur keras tapi rapuh. Itu kita panggil tekstur. Okey, tekstur makanan. Jadi yang kita mau ubah ialah rasa dan tekstur makanan. Ini yang kita mau ubah. Kenapa ditapaikan? Kita mau rasanya lainlah sikit. Kan? Okey. Itu penapaian. Next, kita tengok pendehidratan. Hidrat ini air. Bukan pen lah. Okey, hidrat maknanya air. Ataupun kalau itu buang, dibuang. Okey, dalam bahasa kampungnya kita panggil pengeringan. Kenapa kita mau keringkan makanan? Kenapa kita mau keringkan buah-buahan? Jadi tujuannya untuk supaya tahan. Kenapa? Sebab bila tidak ada air, bakteria pembusukan, mikroorganisme yang menyebabkan makanan itu busuk dan rosak tidak boleh hidup. Itu sebabnya kalau kita jeruk ikan, kita tambah lagi garam. Sebab supaya kering betul. Kalau buah-buahan biasanya ditambah gula. Mau perasan nggak kalau kita makan benda masin ataupun minum banyak air bergula, akhirnya kita cari air putih. Kenapa? Sebab badan kita jadi kekeringan, diserap ke usus untuk mencairkan garam dan gula tadi. Jadi begitu juga bakteria. Bakteria itu kalau masuk ke dalam badan ikan ini, airnya akan disedut keluar, jadi bakteria itu mati kekeringan. Jadi pengeringan dan pendehidratan ini akan menyebabkan makanan tahan lama. Tekstur dan rasa juga berubah. Ikan masin tidak sama rasanya dengan ikan fresh. Okey, next, pempasturan.
Okey, pempasturan ini ditemui oleh Louis Pasteur pada tahun 1864. Orang Perancis dia. Okey, apa yang masalah yang dihadapi? Seperti yang kamu tahu, orang putih ini suka minum susu segar. Jadi masalahnya susu cepat rosak. Kan? Pagi, petang, basi sudah. Jadi Louis Pasteur ini mengkaji bagaimana supaya susu itu boleh tahan lama. Maka dia keluarlah kaedah pempasturan. Apa dia? Susu itu dipanaskan dalam masa dalam suhu 63 darjah Celcius selama 30 menit ataupun pada suhu 72 darjah Celcius selama 15 saat. Jadi ada dua kombinasi suhu. Jadi bila diguna itu maka suhu jus boleh tahan lama. Kualiti dan nilai pemakanan susu juga dikekalkan. Maknanya tidak berubah. Tapi kalau kita panaskan dengan air mendidih, rasa susu akan berubah, rosak. Sebahagian protein susu akan rosak. Jadi ingat, pempasturan untuk susu dan jus. Tujuannya adalah untuk membunuh mikroorganisme yang ada di dalam ini supaya jus dan susu itu tahan lama. Berapa suhunya? 63, 30 menit, 72 derajat Celcius, 15 saat. Itu kena hafal itu. Next, ada pula susu yang tahan bertahun-tahun. Contoh susu kotak. Kalau kamu tengok, tamat temponya kadang-kadang macam 2 tahun tidak silap saya. Susu Pasteur dia hanya tahan beberapa minggu. Kalau di peti sejuk, boleh tahanlah berbulan-bulan. Tapi kenapa susu kotak ataupun dipanggil susu UHT tahan lama? Susu UHT ini menggunakan suhu lampau tinggi. Berapa suhunya? 135 selama 2 hingga 4 saat. Dan apa kelebihannya? Bezanya? Yang pertama tadi, perbezaan antara pempasturan dengan UHT. Yang pertama dari segi kombinasi suhu. Macam kamu tahu, pempasturan tadi 63 30 menit, 72 darjah Celcius 15 saat. Sementara pempasturan 135 2 saat, 2 atau 4 saat. Jangka masa simpanan. Macam tadi lah, susu Pasteur ni beberapa minggu sahaja. Kalau tidak diletak dalam peti ais, hanya beberapa hari. Rosak balik. Tapi UHT boleh tahan sampai 2 tahun. Kualiti susu. Jadi sudah tentulah susu Pasteur lebih berkualiti berbanding UHT. Sebab UHT suhu terlampau tinggi, jadi protein itu rosak. Ternyata asli. Keberkesanan. Susu Pasteur membunuh, kaedah pempasturan itu membunuh kebanyakan mikroorganisme. Tetapi spora bakteria, kita sudah belajar ni kan, spora bakteria boleh tahan sehingga 120 darjah Celcius. Jadi tidak mati. Itu sebabnya susu Pasteur hanya tahan beberapa hari. Kenapa? Spora bakteria akan pecah dan membiak macam biasa. Tetapi kalau kita guna susu UHT boleh bunuh 100% bakteria bersama sporanya dan kulat dan lain-lain. Jadi kalau penggunaan jangka masa pendek, susu yang segar kita guna kaedah pempasturan. Tapi untuk susu tahan lama kita guna kaedah UHT, ultra high temperature. Next, pengetinan. Makanan-makanan di tin ini dimasak dulu. Lepas itu dipanaskan lagi sekali pada suhu melebihi 115 darjah Celcius supaya semua mikroorganisme mati. Jadi makanan-makanan dalam tin ini memang jangka hayatnya lama. Saya rasa lebih 2 tahun juga. Kenapa pakai tin? Tin ini tujuannya memudahkan. Satu, untuk simpan tempoh masa yang lama. Yang kedua, memudahkan pengangkutan. Bayangkan kalau tentera terpaksa bawa ayam segar, ayam hidup, bawa daging, bawa sayur lagi masuk hutan, buang masa mau masak lagi. Jadi
Makanan dalam tin ini bukan sahaja memudahkan pengangkutan, juga menjimatkan massa. Mudah diangkut dan jimat massa. Next. Okey, penyejuk bekuan. Ini ikan tuna. Kadang-kadang ikan tuna ni dihantar dari seluruh negara ke Jepun. Sebab di Jepun mahal. Kalau yang besar itu, yang saiz 400 kilo, boleh harganya sampai $1,000,000 lebih. Maknanya 4 juta ringgit. Benda ni dilelong, dibida, ditender. Okey, penyejuk bekuan 0 darjah Celsius. Ini peti ais kita. Makanan di dalam peti ais lama-lama buruk juga, tapi lambat. Jadi memperlahankan pembusukan. Lambat busuk makanan, lambat rosak. Tapi untuk tujuan ekspor, contoh tuna ini guna suhu yang lebih rendah lagi, iaitu -18 hingga -24 darjah Celsius. Ini merencat terus. Ini boleh tahan berbulan-bulan. Okey, merencat. Tapi ingat, tak membunuh. Suhu sejuk tak membunuh. Kalau kita mati, kita boleh mati kesejukan. Tapi bakteria, virus tidak. Bakteria, virus tidak mati kesejukan. Hanya mati kalau dipanaskan. Okey, seterusnya kita lihat penyinaran. Ini canggih sikit. Makanan itu disinar. Kalau kamu tengok ada warna ungu di sini, ini mungkin dia pakai ultra ungu. Okey, kenapa disinar? Okey, sinaran ini mengion. Maknanya boleh merosakkan sel. Jadi, kalau kita letak sinar, bakteria, mikroorganisme di dalam makanan akan rosak. Bila rosak, mati. Cedera parah lah ibaratnya, mati. Okey, antara sinar yang digunakan ialah sinar gamma radioaktif, sinar ultra ungu, dan sinar X. Sinar ultra ungu ni ada di hospital. Kalau bayi yang kuning tu kan, dia letak di dalam inkubator, lampunya warna ungu. Okey, next, pembungkusan vakum. Vacuum ini maknanya tanpa. Kalau kamu tengok tu plastiknya tu dia kemek habis, kedap. Sama juga ini. Kedap habis. Jadi kamu tahu mikroorganisme macam organisme hidup yang lain perlu bernafas. Jadi bila tidak ada udara, tiadalah oksigen. Bila tiada oksigen, bakteria, mikroorganisme tidak boleh membiak, jadi makanan itu tidak busuk. Makanan tahan lama.